Apa khabar tingkatan 2 semua? Selamat kembali ke kelas untuk bulan Mei minggu 2. Okey, untuk minggu ini kita akan sambung dengan bab 6. Okey, kita sudah sampai separuh, kita sudah belajar asid, kita sudah belajar alkali. Okey, bab yang sangat senang, kita akan habiskan bab ini minggu ini. Okey, untuk hari ini kita akan membincang tentang peneutralan. Okey, so kita sudah belajar asid, kita sudah belajar alkali. Apa yang akan berlaku jika saya tambahkan mereka? Okey, satu pH rendah, satu pH tinggi. Okey, jika saya tambah mereka, mereka akan meneutralkan sesama lain. Meneutralkan, mereka akan jadi neutral. Okey, orang yang sangat baik dengan orang yang sangat jahat, dia akan jadi tengah. Okey, harap boleh faham. Okey, so tindak balas antara asid dan alkali menghasilkan garam dan air. Ini sangat penting. Okey, asid alkali campur garam dan air. Okey, dua benda yang sangat berbahaya campur, dia jadi dua benda yang tidak berbahaya langsung. Okey, itulah keistimewaannya. Okey, untuk peneutralan. Okey, nombor 2 kita panggil ni peneutralan. Okey, ini sudah. Okey. Nombor 3, ketika peneutralan, asid kehilangan keasidan. Asid menjadi semakin tidak berasid. Alkali kehilangan kealkalian. Maksudnya, alkali menjadi semakin tidak alkali. Dia akan tarik ke tengah. Asid jadi tak asid, alkali jadi tak alkali. Okay, dia akan jadi neutral. Okay, so kaedah digunakan. Okay, untuk buat peneutralan, kita jalankan eksperimen. Kaedah yang kita gunakan adalah pentitratan. Okay, so jangan confuse Okay, pentitratan adalah cara. Okay, cara. Okay, peneutralan adalah tindak balas. Okay, kita buat pentitratan untuk kaji peneutralan. Okay, jangan keliru Okay, sini ada beberapa contoh. Okay, so saya bagi ini bahasa Inggeris. Kalau kamu nak, kamu boleh tulis dalam bahasa Melayu. Okay, ini asid hidroklorik. Okay, hidroklorik. Okay, asid tulis depan Okay, ini natrium. Okay, natrium hidroksida. Okay, jika mereka kahwin, okay, sini depan, nampak sini biru depan akan kahwin belakang. Okay, sebab asid hidroklorik ni belakang. Hidroklorik ni belakang. Hidro depan, klorik belakang. So, dia akan kahwin dengan belakang. So, depan kahwin belakang, dia akan jadi natrium klorida. Okay, apa itu natrium klorida? Natrium klorida ni apa yang kita makan setiap hari, iaitu garam. Okay, garam yang dekat dapur. Okay, yang kamu letak dalam makanan kita makan setiap hari. Okay, yang langsung tidak berbahaya jika banding dengan asid hidroklorik dan natrium hidroksida. Okay, so dengan air lah. Okay, so depan kahwin belakang depan kahwin belakang. Mungkin kamu tanya, cikgu nanti saya keliru kan? Ini depan saya kahwin dengan belakang kan? Okay, ini kamu mesti takkan keliru sebab hidroksida maksudnya air. Tak ada benda hidrogen hidroksida, itu maksud air. Okay, so mesti ada satu. Okay, macam ini. Okay, potasium ni kalium Okay, kalium. Okay, sulfuric acid. Okay, ni asid sulfuric. Okay, depan kalium kahwin dengan sulfat. Okay, so kamu akan dapatkan kalium sulfat. Okay, ini asid nitrik. Okay, natrium kahwin dengan nitrik, kamu akan dapat sodium natrium. Okay, nitrat dengan air. Okey, sangat-sangat ringkas. Asid campur alkali jadi garam dan air. Inilah sebut kesemuanya. Okey, kita sudah habis. Okey, kita tengok pentitratan pula. Okey, pentitratan kita tambah asid ke alkali. Okey, inilah eksperimen yang kita buat. Okey, so kita tengok poin nombor 1. Apabila asid hidroklorik ditambah secara perlahan, kealkalian natrium hidroksida dalam kelalangkun semakin menurun. Okey, so ini alkali. Saya tambah asid, alkali semakin jadi tidak alkali. Okay, itu kita sudah bincang tadi. Okay, warna bertukar dari ungu ke hijau
akhir. Okay, kalau kita guna penunjuk semesta lah. Okay, penunjuk semesta. Okay, sini sudah ada universal indicator, maksudnya penunjuk semesta. Okay, kerana natrium hidroksida ni dineutralkan dengan sepenuhnya, larutan adalah neutral. Okay, pada akhir, bila warna dia tukar jadi hijau, okay, kita sudah belajar minggu lepas, bila jadi hijau, maksudnya kita sudah sampai neutral. Okay, masih ingat penunjuk semesta, benda yang tukar warna tu sebab asid dengan alkali dia tak berwarna, kita kena guna penunjuk. Okay, penunjuk. Okay, kita guna mata untuk lihat warna. Okay, warna dia tukar, maksudnya dia tukar. Okay, dia pH dia tukar. Okay, so peneutralan hasilkan natrium klorida dan air. Okay, maksudnya cikgu boleh saya minum ini? Boleh lah, okay, sebab ini garam dengan air, minum pun tak akan cederakan kamu ke apa. Tapi saya tak akan minum sebab manalah tahu kan, mungkin kelalangkun tu kotor. Okay, siapa tahu. Okay, lagi satu saya kena jelaskan. Okay, sini kita letak asid dekat burette. Masih ingat apa tu burette? Ini tahun lepas Okay, kenapa kita tak letak alkali dekat atas? Ini sangat penting Mungkin kamu tanya, cikgu ni ada kisah Okay, saya tak boleh songsang Okay, biasanya kita tidak. Sebab kenapa? Okay, natrium hidroksida ni, macam saya kata minggu lepas, dia untuk buat sabun. Dia berasa licin. Okay, kamu pergi sentuh sabun, kamu akan rasa dia macam licin. Okay, so kita tak boleh letak dekat atas sebab ini dia akan okay, kita tengok point. Okay, asid hidroklorid diisi ke dalam burette, bukannya natrium hidroksida. Sebab kenapa? Larutan hidroksida dia akan menghablo. Okay, hablo maksudnya dia jadi kristal. Okay, macam garam dia jadi kristal. Okay, dia boleh sumbat burette. Okay, itu sebab dia sangat pekat. Okay, biasanya alkali sangat pekat. Kita tak letak dalam burette sebab lubang pembukaan burette tu dia sangat halus. Okay, jika kita letak dalam, kamu buat pentiltatan sampai setengah, kenapa air dah tak keluar dah? Sebab dia sudah sumbat. Okay, kita tak boleh letak dekat dalam. Asid tak ada hal. Sebab asid ni dia kekal je cair. Okay, kamu guna asid, kamu tuang, kamu pergi sentuh itu kelalangkun ke apa ke, kamu tak rasa apa-apa. Okay, kalau kamu gunakan alkali, kamu akan rasa dia sangat licin. Okay, kan? Okay, kalau ada pernah tahulah kan, air sabun, okay, dia akan meninggalkan macam sisa-sisa sabun. Okay, okay, harap faham Okay, lagi satu yang sangat penting, kita tengok aplikasi. Okay, kalau nak hafal ini. Okay, sini ada 9, tapi tak payah hafal semua. Hafal saya rasa separuh cukup lah. Sebab ini mungkin ditanya dalam soalan esei. Okay, mungkin kamu kena huraikan contoh kita gunakan. Tapi saya rasa ni tak susah sebab ini kita guna dalam kehidupan seharian. Okay, sebab ini topik dia kehidupan seharian di mana kita gunakan peneutralan. Okay, nombor 1, rambut sihat adalah sedikit berasid. Okay, rambut kamu sebenarnya berasid sedikit. Kalau kamu tak mandi, dia sangat berasid, maksudnya dia akan berbau. Okay, bila kamu pergi korek-korek, pergi bau, uish, kenapa dia masam sangat? Itu maksudnya kamu kena mandi. Sila mandi. Okay, so yang sihat adalah sedikit berasid. Tapi, okay, persoalannya, kita pergi maaf, kita pergi mandi, shampoo kita guna adalah alkali. Okay, lepas kita cuci rambut jadi alkali. Ini tak sihat. Okay, sebab itulah kadang-kadang kalau perempuan rambut kamu panjang, kamu cuci, dia akan rasa kering. Okay, so walau bagaimanapun shampoo menjadikan rambut sedikit beralkali. Oleh itu, untuk perempuan, lepas cuci rambut, dia orang akan guna conditioner. Okay, conditioner. Pergi tengok iklan pun ada, apa Rejoice lah, apa semua. Okay, ini conditioner rambut sebenarnya dia ada sedikit berasid. Okay, fungsi dia adalah untuk neutralkan alkali pada rambut yang baru dicuci. Okay, saya cuci shampoo, alkali. Saya letak conditioner, dia jadi asid balik. Sedikit. Okay, sedikit asid. Tak boleh banyak sebab dia akan busuk. Okay, so harap faham Okay, dia meneutralkan sisa shampoo. Okay, itu saja. Okay, ubat gigi. Okay, dalam mulut kita ada bakteria sebab kita makan. Okay, bakteria dia suka makan. Kita makan, dia juga makan. Dia happy.
Okay, so dia akan hasilkan asid. Asid ni dia akan hakis kita punya gigi. So macam mana kita kena berus gigi? Kita kena gosok gigi sebab ubat gigi tu dia berakali. Dia akan neutralkan asid dalam mulut kita supaya bakteria mati. Okay, supaya gigi kita sihat. Okay, sekurang-kurangnya beruslah 2 kali lah ya. Okay, 1 kali ke? Tak kisah. Okay, so mengandungi bahan alkali dapat meneutralkan asid dihasilkan oleh bakteria. Okay, senang. Okay, pencuci muka beralkali menjadi kulit jadi kering. Okay, ini saya nak katakan jika tak kisah lelaki ke perempuan ke, kalau nak cuci muka jangan guna sabun, tolong. Okay, sila guna pencuci muka. Kita sebut face cleanser. Okay, jika kamu tengok kamu punya face cleanser, dia akan tulis no soap, tiada sabun. Sebab kenapa? Sabun dia sangat alkali. Okay, kita belajar minggu lepas, dia pH 12, sangat kuat. Jika kamu basuh muka guna alkali, sangat alkali, dia akan tarik semua minyak muka kita keluar. Sebab itulah jika kamu basuh muka guna sabun, kamu akan rasa muka sangat ketat, sangat kering. Okay, tak selesa. Sebab itulah tolong guna pencuci muka. Okay, jangan ingat saya bukan pondan, saya bukan gay, saya tak payah guna benda-benda macam tu. Bukan, ini untuk kesihatan kulit. Okay, guna pencuci muka tak gay Okay, saya ada pelajar cakap macam tu. Okay, so okay, so kulit akan jadi kering. So oleh itu toner kalau kamu mesti guna tu, kamu pergi hotel, okay, tak ada pilihan, kamu kena guna sabun. Lepas tu kamu guna toner. Okay, toner tu apa? Dia macam air. Okay, dia tak berwarna. Okay, pergi tanya mak, tanya kakak, mesti dia tahu. Okay, kamu letak pada kulit, kamu sapu pada muka, dia akan ketatkan kamu punya lubang-lubang semua ni. Dia akan ketatkan, dia akan bagi kulit supaya berasa dia tak ketat sangat. Okay, dia neutralkan alkali pada muka kamu. Okay, maksudnya ini toner. Okay, so seterusnya pelembut fabric. Okay, kita guna tahu apa ni? Dalam Inggeris kita sebut fabric softener. Okay, pergi tengok iklan mesti ada apa Softlan lah, apa. Okay, yang lepas cuci tu dia berasa lembut. Okay, ini itulah pelembut fabric. Okay, dia adalah sedikit berasid. Dia macam conditioner, tapi conditioner untuk rambut, ini conditioner untuk baju. Okay, untuk kain. Okay, so oleh itu merendahkan tahap pH fabric menjadi beralkali selepas dicuci. So dia akan berasa lembut, dia takkan berkedut-kedut. Okay, mungkin kamu tak payah nak iron dah. Okay, mungkinlah. Okay. So, sapukan ubah beralkali pada sengitan serangga berasid macam sengitan lebah. Okay, bee sting. Okay, kalau kamu kena lebah, dia berasid, kamu letak alkali. Sama dengan nyamuk. Okay, kalau kamu kena gigit dengan nyamuk, dia gatal sebab dia berasid. Sebab macam mana kamu pergi cari sabun, air sabun, kamu sapu, dia akan rasa okey. Dia akan melegakan keasidan dia. Okay, so lagi apa? Mengurangkan keasidan tanah. Okay, dengan menambah kapur mati. Macam saya kata minggu lepas, kalau tanah kamu sangat berasid, tumbuhan akan mati. Kamu letak kapur mati, dan dia jadi okey. Okay, lagi pesakit gastrik, minum susu magnesia atau abipril hidroksida untuk mengurangkan keasidan perut. Okay, jika kamu ada sakit gastrik, kamu kena bawa ubat. Okay, ubat tu dia akan neutralkan asid dalam perut. Tapi cara yang paling baik bukan ubat. Ubat ni dia cuma melegakan. Okay, kalau kamu nak sembuh dari sakit gastrik, sila makan pada masa tepat. Okay, kamu makan ubat apa pun dia tak guna. Okay, kamu pergi jumpa doktor, dia pun cakap benda yang sama. Okay, kamu kena makan ikut masa. Masa kena tetap. Okay, jangan satu hari sarapan makan waktu pagi 8. Okay, lepas esok kamu makan pukul 2. Okay, tapi untuk bulan puasa, okay, tak dapat nak lari lah, okay, tak dapat nak elak, tapi cubalah makan dengan tetap masa, okay, makan jumlah, okay, bilangan makanan, kuantiti makanan sila kawal jangan makan banyak sebab dia tak sihat untuk badan, okay, terutamanya kamu punya perut, sebab itulah kamu dapat gastrik, okay, harap maklum, okay, kita sambung, okay. Sengitan tebuan. Okay, tebuan ni dia bukan lebah They are not bees. Okay,
tebuan ni kita sebut wasp. Ni lain. Lebah, dia tak ada masalah, dia tak gigit kamu. Okay? Kalau kamu pergi kacau dia, baru dia gigit kamu. Tapi tebuan ni, kamu tak usik dia, dia pun datang usik kamu. Okay? Sebab benda ni dia sangat garang. Okay? Tebuan kita sebut wasp. Okay? They are not bees. Warna sama, tapi saiz jauh beza. Lebah saiz macam ni. Tebuan macam ni. Kalau kamu jumpa, sila lari. Okay? Kamu akan mati kena sengit dia. Okay? So, sengatan dia adalah berakali. Sekarang kita tak boleh guna akali dah. Sebab kamu akan bertambah sakit. So, kamu akan guna asid lemah. Okay? Seperti cuka. Okay? So, kena tengok apa serangga. Jangan suka-suka suka hati pergi sapu benda-benda tak berkaitan ya. Okay. So nombor 9, sisa buangan berasid dari kilang dilawan dengan alkali sebelum dibuang. Okay, ini tak penting. Okay, mari kita tengok latihan. Okay, sesi 2. Okay, kita sambung. Okay, apakah nama tindak balas? Okay, dia nak tindak balas ya, bukan cara. Cara ni pentitratan, tapi tindak balas kita sebut peneutralan. Okay, jangan salah. Okay, namakan kaedah. Cara dia ini adalah pentitratan. Okay, apakah warna penunjuk semesta sebelum? Okay, sebelum dia adalah alkali. Okay, macam sini alkali. Okay, sebelum dia warna ungu, selepas dia warna hijau. Okay, kalau sudah lupa warna, sila rujuk kepada nota. Okay. So, apakah produk eksperimen? Okay, ini hidroklorik campur natrium hidroksida. Kamu akan dapatkan natrium klorida dan air. Okay, ini contoh yang paling suka dia tanya. Okay, natrium hidroksida campur dengan asid hidroklorik, kamu akan dapat natrium klorida. Maksudnya garam. Okay, sebab ini paling biasa. Okay. Paling senang untuk dihafal. Okay, so tolong hafal ini. Okay, apa rasa larutan pada akhir eksperimen? Dia rasa masin. Okay, sebab dia ada garam. Berikan sebab. Okay, kehadiran garam. Okay, sila tulis kehadiran, jangan tulis ada. Tolong jangan tulis bahasa pasar. Terima kasih. Okay, so bagaimanakah anda mengetahui bahawa asid telah meneutralkan larutan? Macam mana tahu dia sudah neutral? Okey, penunjuk semesta menjadi hijau. Okey, so kita tengok warna. Sangat penting. Terangkan eksperimen diraja di atas. Okey, so macam mana kita terangkan asid hidroklorik ditambah secara perlahan ke natrium hidroksida. Okay. Bukan hidroksida tambah ke asid hidroklorik ya, sebab biuret dalam tu adalah asid bukan alkali. Jangan songsang, sangat penting. Okey. Larutan menjadi neutral. Okey, apabila penunjuk semesta menjadi hijau. Okey, so satu markah saja. Sebenarnya kamu tak payah tulis poin nombor 2, tapi kita habiskanlah. Okey, tulis persamaan perkataan itu yang kita belajar tadi. Asid hidroklorik. Okey, campur apa tadi? Natrium hidroksida. Okey, kamu akan dapatkan natrium klorida dengan air. Okey, depan kawin belakang. Okey, dalam eksperimen yang berasingan, asid sulfurik digunakan untuk meneutralkan kalsium hidroksida. Tuliskan persamaan perkataan. Okey, benda sama. Okey, asid sulfurik campur kalsium hidroksida. Okey, so depan kawin belakang, kamu akan dapat kalsium sulfida campur air.
Okey, berapakah 0.1 m? Okey, 0.1 m maksudnya kepekatan asid diperlukan untuk menetralkan 30 ml kalsium hidroksida. Okey, benda ni sebenarnya dia kimia. Okey. Tapi tak kisah, kita tengok saja. Okey, so kepekatan sama maksudnya isi padu saya yang gunakan juga sama. Okey, so ini soalan common sense. Okey, so dari raja di atas, adakah anda perhatikan sebarang kesilapan? Terangkan pemerhatian anda. Macam saya kata tadi, apa silap sini? Alkali tidak boleh letak dalam buret. Okey, alkali tidak harus diletakkan di buret. Okey, sebab kenapa? Sebab alkali akan menghablu dan menyumbat buret. Okey, dia akan sumbat. Okey, 13. Apabila asid hidroklorik ditambah ke natrium hidroksida, larutan menjadi suam. Apakah perkataan digunakan untuk menerangkan tindak balas ini? Okey, ini sebenarnya tingkatan 3. Okey, kita sebut exothermic. Okey, tapi kita skip. Ini bukan kerja kamu. Berikan 2 sebab kenapa tindak balas adalah perubahan kimia kerana terdapat pembebasan haba. Okey, ada haba mestinya perubahan kimia. Okey, ada bahan baru dibentuk. Okey, ada bahan baru. Maksudnya natrium hidroksida dan asid hidroklorik dia akan jadi natrium klorida. Maksudnya ada benda baru, ada tindak balas kimia. Okey, tulis persamaan perkataan ini sama macam tadi, asid hidroklorik campur natrium hidroksida jadi natrium klorida dan air. Okey, namakan garam dihasilkan jika saya guna asid sulfurik dengan kalium hidroksida. Okey, depan kahwin, belakang kamu akan dapat kalium sulfida. Okey, dia nak garam saja ya. Okey, dia tak nak air. Okey, jika beberapa titik phenolphthalein, ini phenolphthalein, masih ingat jika alkali, okey, jika alkali dia merah jambu, warna pink. Okey, yang lain semua tak ada warna. Neutral dengan asid tak ada warna. Okey, apakah perubahan warna larutan sebelum dia mula? Sebelum mula dia alkali, so dia merah jambu. Okey, perubahan warna dia jadi tiada warna. Okey, perut kita menghasilkan asid hidroklorik untuk membantu pencernaan. Ini dalam bab 3. Okey, harap masih ingat. Nyatakan kesan lain asid hidroklorik terhadap perut. Okey, untuk membunuh mikroorganisma. Okey, harap masih ingat Okey, atau kamu nak katakan untuk mengaktifkan enzim. Sama boleh. Okey. So B, Cikgu Ahmad mengalami sakit gastrik. Sekarang cikgu ni dia ada gastrik. Okey. Gastritis, ini nama saintifik untuk gastrik. Sebenarnya nama penuh dia gastritis. Okey. Gastritis, kesakitan yang dialami pada abdomen. Simptom disebabkan oleh keradangan, maksud dia bengkak, atau kerengsaan pada permukaan perut. Maksud perut dia, permukaan dia ada bengkak. Okey, ada merah, ada bengkak. Okey, disebabkan oleh perebesan asid berlebihan. Okey, pada pendapat anda, bagaimana ubat gastrik dapat mengurangkan pesakitan? Okey, ubat gastrik adalah beralkali. Okey, so dia menetralkan keasidan asid perut. Okey, cadangkan satu cara lain. Macam saya kata tadi, makan pada masa yang tetap. Okey. Okey, so senak berlaku apabila asid berlebihan hadir di dalam perut. Okey, senak maksudnya indigestion. Okey, kamu macam sudah makan 8 jam pun kamu rasa kenyang. Okey. So untuk melegakan kesakitan disebabkan senak, kita boleh makan ubat senak. Okey. Fungsi betul tablet senak. Dia mencairkan asid? Bukan. Dia menetralkan asid? Betul.
Mengoksidakan asid bukan. Mengurangkan keasidan bukan. Okey, dia meneutralkan. Okey, sesetengah penawar senang mengandungi magnesium hidroksida. Ini alkali. Okey, jika kamu nampak hidroksida, mesti dia alkali. Apakah bahan yang terbentuk apabila magnesium hidroksida bertindak balas dengan asid hidroklorik? So, depan kahwin belakang, dia akan jadi magnesium klorida dan air. Itu saja. Okey. So, ini lebah. Okey, lebah. Ini asid Okey, mengapakah ubat gigi disapu pada sengatan lebah? Okey, sengatan lebah adalah berasid. Okey, ubat gigi adalah beralkali. Okey, so ubat gigi meneutralkan sengatan lebah. Okey, so menjadi garam dan air. Okey, 4 markah, senang. Okey, itu saja untuk minggu ini. Kita sudah habis bab 6. Okey, harap masih boleh faham sebab bab ini sangat ringkas. Okey, so sebenarnya bab 5 dengan bab 6 pun sangat ringkas. Okey, bab 5 lebih banyak benda untuk dihafal, tapi bab 6 ni sebenarnya dia senang. Okey, untuk minggu depan kita akan masuk bab 7. Okey, so jika ada sebarang pertanyaan, sila nyatakan, jangan segan, sila tanya. Okey, so sila habiskan semua latihan. Okey, kita akan jumpa pada bulan Jun. Okey, so itu saja untuk minggu ini. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Itu saja, jumpa lagi. Bye-bye.